Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tentang konsep akad dan jenisnya dalam muamalat Islam. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Daniel bin Muhammad Fathi. Nombor pelajar 2020 883916. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal Izzuddin bin Isa. ID student saya 2020 877 586. Nama saya Muhammad Eko Hakimi bin Syamhir. Student ID saya 2020610878. Manusia hidup bermasyarakat dan tidak boleh hidup keseorangan diri di dalam dunia ini. Kerana itu manusia ini dikenali sebagai makhluk sosialis. Mereka menjalinkan hubungan di antara satu sama lain untuk memenuhi kehendak dan keperluan mereka. Proses ini dikenali sebagai berakad atau kontrak. Islam telah menyediakan prinsip-prinsip berakad kepada manusia agar manusia dapat menjalin hubungan dengan adil. Muamalat Islam merupakan tata cara dalam perhubungan antara manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Terdapat pelbagai muamalah yang dilakukan oleh masyarakat, namun bukan semua muamalah itu muamalah yang benar, yang sah, kerana ada muamalah yang yang dapat memberi keuntungan, kesenangan kepada pihak sebelah, namun pihak yang sebelah lagi satu tu mendapat kesusahan dan kesulitan. Oleh itu Islam telah menyediakan prinsip-prinsip muamalah Islam. Muamalah ni hukumnya harus, namun ia boleh menjadi suatu keperluan dalam suatu keadaan tertentu. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم. Islam menegaskan apa-apa sahaja muamalah yang tidak berlandaskan syariat Islam adalah tidak sah dan tidak benar, malah berdosa jika melakukannya. Seterusnya saya akan menerangkan 2.0, iaitu asas-asas akad dalam hukum syariah. Akad dari segi bahasa mempunyai maksud yang pelbagai seperti janji, jaminan, kepercayaan dan ikatan, yakni ijab dan kabul. Perkataan akad lebih dikenali sebagai perkataan kontrak. Dari segi istilah pula membawa maksud suatu kesepakatan secara lisan, tulisan atau isyarat di antara dua pihak atau lebih. Akad juga melibatkan pergantungan cakapan salah satu pihak yang berakad dengan cakapan pihak yang satu lagi, mengikut ketentuan syarat yang akan melahirkan kesan pada barang yang diakadkan. Akad dari istilah pula ialah ikatan di antara ijab dan kabul yang dibuat mengikut cara yang disyariatkan, sabit dengan kesannya pada barang berkenaan. Asas-asas akad ini bersumberkan dari Al-Quran, hadis dan juga ijtihad para ulama selama berabad-abad silam. Akan tetapi asas-asas ini tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ia saling terkait antara satu dengan asas akad yang lain. Antara asas-asas akad ialah 2.1 Asas kebebasan berkontrak, iaitu Al-Hurriyah. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum syariah dikenal sebagai istilah Al-Hurriyah. Maksud Al-Hurriyah ialah berasal dari bahasa Arab yang disebut sebagai Al-Hurun, iaitu bebas atau merdeka daripada melakukan sesuatu. Dan dalam istilah pula bermaksud keadaan makhluk hidup yang tidak tunduk kepada sesuatu paksaan, iaitu melakukan sesuatu menurut kehendaknya sahaja. Al-Hurriyah merupakan prinsip utama dalam hukum-hukum Islam. Asas kebebasan berakad ini bersifat universal, iaitu asas-asas ini diguna pakai di negara-negara lain kerana merangkumi skop asas yang sama untuk kemaslahatan ummah. Akan tetapi pengaturan dalam sesebuah akad tidak diberikan sewenang-wenangnya kepada semua pihak, kerana kita perlu melihat kepada nilai-nilai syariah.
nilai-nilai syariah Islam agar akad tersebut menjadi sah untuk kita guna pakai. Yang seterusnya 2.2, asas kesepakatan, iaitu ittifaq. Asas kesepakatan secara sederhana dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang dianggap wujud setelah wujudnya kesepakatan, iaitu ittifaq. Dalam hukum syariah, salah satu akad yang baru wujud setelah terdapat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan suatu ikatan, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan ikatan tersebut. Dengan tercapainya kesepakatan antara kedua-dua belah pihak, iaitu akidain, yang diwujudkan melalui ijab dan qabul, maka wujudnya satu akad. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahawa perjanjian pada dasarnya tidak wujud, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua-dua belah pihak itu tadi. Kesepakatan adalah kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua-dua belah pihak bagi menjamin suatu perjanjian. Asas kesepakatan boleh wujud juga apabila kedua-dua bersepakat salah seorang ingin berhutang. Orang yang memberi hutang perlu mencatat penghutang yang dia beri pinjaman tersebut. Hal ini demikian kerana saranan daripada Allah agar menulis hutang supaya tidak mengambil mudah dalam berhutang. Yang seterusnya 2.3, asas kerelaan, iaitu ar-ridhaiyah. Maksud kerelaan dalam asas ini ialah segala akad yang dilakukan mestilah atas dasar kerelaan antara semua belah pihak yang terlibat. Hal ini demikian kerana segala akad yang dibuat mestilah didasarkan pada kesepakatan bebas antara kedua-dua belah pihak dan tidak boleh wujud unsur paksaan dan penipuan di dalam akad tersebut. Perkara ini harus ditekankan bahawa asas ini akan terjadi jika tiadanya paksaan dalam proses transaksi dari mana belah pihak mana pun. Contohnya, seseorang dipaksa menjual hartanya sedangkan dia masih ingin memilikinya dan menggunakannya. Maka jual beli secara paksaan seperti ini dianggap tidak sah dan terbatalnya akad tersebut daripada menjadikannya sah. Yang seterusnya 2.4, asas keadilan, al-adalah. Pergantian keadilan ialah hal-hal yang berlaku pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antara manusia yang bersyarat dengan tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Prinsip keadilan merupakan elemen yang penting dalam ekonomi dan kewangan Islam. Selain itu, asas keadilan juga menunjukkan bahawa segala bentuk transaksi yang mengandungi unsur kezaliman adalah tidak dibenarkan sama sekali. Contohnya, menaikkan harga jualan sesuatu barang yang pada dasarnya barang itu tidaklah mahal seperti sebelum penaikan harga barang tersebut. Amalan ini sewajarnya tidak boleh dilakukan oleh semua pihak kerana perkara ini boleh mengundang kepada kemurkaan Allah. Selain itu, kezaliman mendatangkan kemudaratan terhadap orang lain dan juga menolak kemaslahatan kepada ummah. Oleh itu, Allah memerintahkan supaya kita berlaku adil terhadap semua hidupan di muka bumi ini agar tiada satu golongan pun yang tertindas. Dan yang terakhir ialah asas persamaan dan kesamarataan. Asas persamaan ialah kesamarataan manusia dengan manusia yang lain, iaitu tiada yang kurang dan tiada yang lebih dan mempunyai kelebihan masing-masing yang tersendiri. Hubungan muamalah dilakukan bagi memenuhi keperluan hidup manusia pada sifatnya memerlukan antara satu sama lain, kerana manusia perlu bergantung antara satu dengan yang lain. Seringkali berlaku bahawa seorang mungkin memiliki kelebihan daripada sebahagian yang lain. Hal ini demikian kerana setiap manusia masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh itu, kita sepatutnya tidak mempunyai sikap iri hati terhadap orang lain yang memiliki keupayaan yang lebih berbanding kita. Maka antara manusia yang satu dengan manusia yang lain perlulah saling melengkapi atas kekurangan yang lain daripada kelebihan yang dimilikinya. Pembahagian akad mengikut sifatnya, jenis-jenis akad. Okay. So, pertama sekali kita ada akad sahih. Daripada nama di sini, sahih tu bermakna benar. Jadi dari sini kita dah boleh tahu yang akad sahih ni akad yang sah. Akad sahih merupakan akad yang sempurna, lengkap
semua rukun dan syaratnya dalam hukum syarak dan tiada sebarang unsur yang meragukan. Dia lengkap rukun dan syaratnya. Dia lengkap, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual. Barang yang nak dijual tu ialah hak mutlak penjual. Dia bukan barang curi ke, barang hak orang lain dia pergi jual ke. Tak, memang hak dia, memang milik dia. Dan wang daripada pembeli tu memang milik pembeli tu, bukan daripada wang hasil mencuri apa. Sama tak, memang wang dari pemilik tu sendiri. Lepas tu ijab kabul ada, dua-dua rela, dua-dua ada keredaan dan kerelaan untuk melakukan akad. Jadi itulah dia akad sahih. Akad yang paling basic akad saya katakan, akad yang kita semua nak kita semua sukalah dalam masyarakat ni. Manakala akad batil, akad batil ni dah tentu dia berlawanan kepada akad sahih. Sekiranya akad sahih itu sah, selagi tiada apa-apa yang meragukan, tiada apa-apa unsur yang boleh buat dia jadi tidak sah, dia sah lah. Akad batil ni akad yang tidak sah. Bernama sini batil, dah tahu dah memang tak sah. Dia akad yang tidak sempurna, dia tidak lengkap dalam rukun dan syarat dalam hukum syarak Islam. Boleh jadi penjual pembeli tu dia tak rela, tak ada keredaan semasa berakad, ataupun barang yang dijual tu barang yang ada unsur haram seperti arak, dadah, ataupun barang yang ada kecacatan, low quality. So ini dah merugikan pihak sebelah. Dia menguntungkan pihak yang lain satu dan merugikan pihak sebelah. Tak boleh tak tu. Ataupun barang tu macam saya katalah, barang tu bila bukan barang pemilik penjual. Barang tu milik orang lain, dia yang pergi jual. So itu akad batil lah. Sama dengan duit tu, duit pembeli tu. Kalau duit pembeli tu duit hasil mencuri, maka akad batil lah, tidak sah lah. Jadi ia just berlawanan antara dua ni. Akad nafis. Akad nafis merupakan akad yang sempurna yang terjadi dengan memenuhi rukun syarat akad dan tiada penghalang atas pelaksanaannya. Sebagai contoh, akad jual beli yang sempurna ialah barang yang dijual, barang yang diperjualbeli tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Manakala wang yang diserahkan adalah murni milik pembeli tersebut. Akad nafis hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk bertransaksi. Kontrak ini menerbitkan kesan segera sebaik sahaja ia dibuat dan tidak terikat dengan kelulusan dan keizinan orang lain. Manakala akad yang terhenti atas sebab-sebab tertentu merupakan akad yang terikat dengan hak orang lain. Hukum akad ini membawa kesan berlaku dengan keizinan dan kebenaran daripada hak orang tersebut. Akad mauquf pula merupakan akad yang dilakukan oleh para pihak, namun salah satunya tidak memiliki kekuasaan atasnya. Contoh, kontrak yang dilakukan oleh kanak-kanak yang memais bagi kontrak yang ada risiko untung dan rugi. Terdapat beberapa sebab berlaku akad mauquf, iaitu kekurangan kecakapan atas tindakan hukum. Sebagai contoh, orang-orang seperti ini ialah remaja yang memais, orang yang hilang ingatan, orang yang tiada ilmu dalam menguruskan harta, dan orang yang dipaksa. Dalam bahasa mudah, akad mauquf ialah akad yang masih memiliki keterkaitan dengan hak orang lain, seperti menjual barang orang lain tanpa izin. Jumhur ulama berpendapat bahawa akad mauquf hukumnya sah, namun kontrak ini tidak boleh dilakukan sekiranya tiada kelulusan dan keizinan oleh pihak yang berkuasa melakukannya. Akad lazim. Keyword kat sini, akad lazim ni dia bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Dia hanya akan batal sekiranya kedua-dua pihak bersetuju untuk membatalkannya. Namun sekiranya salah satu pihak menolak, salah satu pihak itu tidak bersetuju, maka akad tersebut tidak akan batal. Sebagai contoh, akad sewa menyewa dan akad jual beli. Kena dua-dua pihak setuju baru batal. Kalau salah satu pihak tak setuju, dia tetap akan
teruskan. Dia tak batal. Berbanding pula dengan akad jaiz. Akad jaiz ni dia berlawanan kepada akad lazim tadi tu. Akad jaiz ni ialah akad yang tidak mengikat. Bermaksud salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak yang lain. Kontrak yang membenarkan salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain. Sebagai contoh, kontrak al-wakalah, perwakilan, al-ariyah, pinjam-minjam, dan al-wadi'ah, barang titipan, dan lain-lain. Pada kasus transaksi semacam ini, tiada pilihan sebab semua pihak bebas menentukan keberlanjutan transaksi tanpa harus ada persetujuan dari pihak yang lain. Baiklah, seterusnya hari ini saya akan membentangkan akad jual beli dan jenis-jenisnya. Jual beli ataupun dalam bahasa Arabnya adalah al-bai', bermaksud menukar sesuatu barang dengan sesuatu barang yang lain. Manakala menurut istilah pula adalah menurut mazhab Syafi'i, ianya bermaksud pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh dikendalikan. Jenis jual beli yang pertama adalah jual beli salam ataupun bai'us salam. Ianya juga dikenali sebagai as-salaf. Bai'us salam bermaksud jual beli dengan bayaran harga secara tunai semasa akad dan penyerahan barang ditangguh sehingga sesuatu masa yang ditetapkan. Pada masa kini, bai'us salam lebih dikenali sebagai online purchase ataupun pembelian di atas talian seperti mana yang dilakukan oleh masyarakat kini melalui Shopee ataupun Lazada. Pada dasarnya, hukum asal jual beli adalah barang yang dijual perlulah ada ketika akad dan tidak sah untuk menjual beli barang yang tidak wujud. Ini kerana terdapatnya roror, iaitu risiko kepada pembeli untuk tidak dapat barang yang telah dibelinya. Namun untuk jual beli salam terdapat pengecualian yang mana ulama fiqh menamakannya sebagai istilah al-mahawi'ij, iaitu sesuatu yang mendesak atas faktor maslahat dan keperluan masyarakat. Bai'us salam perlulah mempunyai beberapa syarat yang tertentu. Antaranya, spesifikasi dan harga barang yang dipesan perlulah disepakati di antara penjual dan pembeli. Selain itu, tempat untuk menerima barang tersebut perlulah disebut ketika akad. Jual beli salam ataupun bai'us salam mempunyai 5 rukun, iaitu yang pertama adalah pembeli ataupun muslim. Yang kedua pula adalah penjual, muslam alaih. Yang ketiga, harga yang disebut sebagai muslam. Yang keempat pula adalah barang yang dijual beli, iaitu muslam fih. Dan yang kelima adalah sirah, iaitu ijab dan kabul. Jenis jual beli yang seterusnya adalah jual beli istisna. Yang istisna merupakan jual beli yang melibatkan pembuatan penghasilan ataupun pembinaan sesuatu barang yang mana spesifikasi dan syaratnya perlulah dipersetujui oleh pembeli dan juga pengeluar ataupun penjual. Harga barang yang melalui jual beli istisna ini perlulah sama ada dengan cara pendahuluan ataupun ansuran, yang mana ianya juga memerlukan persetujuan di antara pihak yang berkontrak. Bahan asas untuk membuat sesuatu barang dalam akad jual beli istisna ini perlulah berada di atas tanggungjawab penjual dan bukannya tanggungjawab pembeli. Jual beli istisna ini pada dasarnya sama dengan jual beli salam ataupun bai'us salam, di mana barang yang dibeli belum ada ketika akad. Namun jual bai'us salam, barang yang dijual beli itu telah wujud namun tidak ada di depan mata ketika berlakunya akad. Manakala jual beli istisna pula, barang yang dijual beli itu belum wujud dan tidak ada ketika akad dilakukan. Para ulama di dalam mazhab Hanafi membenarkan akad ini seperti mana yang diamalkan oleh orang ramai kerana mengambil kira keperluan orang ramai. Tetapi ianya perlulah mempunyai syarat-syarat di mana harga yang telah ditetapkan ketika akad tidak boleh berubah
Akan tetapi sekiranya pembeli ingin mengubah spesifikasi barang tersebut setelah akad yang pertama dilakukan, maka tambahan bayaran perlulah dilakukan oleh pembeli. Seterusnya, barang pesanan haruslah jelas spesifikasinya, antaranya jenis, ukuran dan juga mutu. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab membuat barang tersebut, iaitu penjual, perlulah menyatakan kesanggupannya untuk membuat barang tersebut. Jual beli yang seterusnya adalah jual beli murabahah. Murabahah adalah perkataan dalam bahasa Arab yang berasal dari perkataan rabiha yarbihu yang bermaksud untung. Dalam Mu'jam Al-Wasit, murabahah bererti keuntungan yang terhasil dari jual beli ataupun penambahan harga di dalam perniagaan. Menurut istilah jual beli murabahah adalah akad jual beli sesuatu barang di mana penjual menyebut harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan ataupun markup di atas barang tersebut yang mana ianya dipersetujui oleh pembeli. Terdapat dua pembahagian di dalam jual beli murabahah. Yang pertama secara tunai, iaitu penjual menjual barangan dengan tambahan untung yang mana bayarannya dilakukan secara tunai oleh pembeli. Yang kedua pula murabahah secara kredit, iaitu kontrak jual beli sesuatu barangan yang bayarannya diselesaikan secara ansuran, tetapi bayarannya perlulah ditambah kerana nilai masa yang diambil. Hukum kepada jual beli murabahah adalah harus, seperti mana yang menurut pandangan Imam Syafi'i di dalam kitabnya iaitu harus jika dilakukan atas keredaan di antara kedua pihak, kecuali apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rukun bagi jual beli murabahah ada 5. Yang pertama adalah bai'u, iaitu penjual. Yang kedua mushtari, iaitu pembeli. Mabi', barang yang dijual beli. Saman, iaitu harga barang. Dan juga ijab dan kabul, iaitu persetujuan di antara penjual dan juga pembeli. Jenis jual beli yang seterusnya pula adalah jual beli bisamanin ajil ataupun bai'u bisamanin ajil. Ianya bermaksud menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan bayarannya ditangguhkan sehingga ke suatu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran secara beransur-ansur. Dalam bai'u bisamanin ajil ini, pihak pemilik barang dibolehkan mengenakan bayaran yang lebih tinggi berbanding bayaran tunai kerana bayaran yang dibuat secara ansuran oleh pembeli. Perkara ini dibolehkan dan diiktiraf oleh Islam kerana ianya merupakan bentuk time value of money yang diiktiraf halal oleh Islam. Majoriti ulama berpegang kepada beberapa hujah yang mengharuskan penambahan harga dalam jual beli bertempoh. Antaranya bai'u bisamanin ajil ini termasuk dalam jual beli yang diharuskan dan tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya penambahan harga akibat dari penangguhan tempoh dalam jual beli. Bai'u bisamanin ajil ini mempunyai beberapa ciri yang hampir sama dengan jual beli murabahah, yang mana terdapat penambahan harga daripada harga asal barangan tersebut. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan di antara kedua jenis jual beli ini, yang mana jual beli murabahah lebih kerap digunakan untuk pembiayaan jangka masa pendek atau biasanya kurang daripada setahun. Manakala bai'u bisamanin ajil pula sering digunakan dalam pembiayaan jangka masa panjang dan sederhana seperti pembiayaan hutang rumah dan juga kenderaan. Jenis jual beli yang seterusnya adalah jual beli wafa. Ianya bermaksud jual beli yang meletakkan syarat bahawa penjual membayar kembali harga barang yang dijual kepada pembeli. Maka pembeli akan mengembalikan barangan yang dijual itu kepada penjual. Maksudnya di sini penjual dapat mengambil semula barangan yang telah dijual itu daripada pembeli dengan syarat penjual perlulah membayar harga barangan yang dijual itu kepada pembeli dan pembeli perlulah menyerahkan barang tersebut kepada si penjual.
Jual beli ini mempunyai tempoh masa, contohnya 1 tahun. Apabila cukup 1 tahun, penjual dapat membeli kembali barangan yang telah dijual itu kepada pembeli. Jual beli wafat ini muncul pada sekitar abad ke-5, tetapi tidak jelas sama ada abad ke-5 Masihi ataupun abad ke-5 Hijrah, di mana pada waktu itu orang yang memiliki duit ataupun wang tidak mahu meminjamkan wang mereka kepada orang yang memerlukan wang. Perkara ini menyusahkan orang-orang yang memerlukan duit untuk meneruskan kehidupan, dan ini membawa kepada mereka untuk menciptakan sesuatu akad yang tersendiri. Rukun jual beli wafak sama seperti jual beli yang lain, iaitu adanya pihak yang berakad, iaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual beli dan harga yang telah dipersetujui, dan adanya sirah, iaitu ijab dan kabul. Manakala syaratnya pula juga sama dengan jual beli yang lain, namun ada penambahan yang mana barang yang telah dijual itu harus dikembalikan kepada penjual apabila telah habis tempoh yang telah dipersetujui. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan aplikasi jual beli di dalam Islam. Pada awal kewujudan institusi perbankan Islam di Malaysia, tumpuan lebih diberikan kepada penambahan jumlah instrumen ataupun mekanisme produk perbankan berbanding menambah jumlah institusi perbankan Islam, kerana ia lebih mudah bagi memenuhi kepelbagaian keperluan pelanggan. Dalam perbankan Islam, pembiayaan secara umum dibahagikan kepada dua, iaitu pembiayaan hutang dan juga pembiayaan ekuiti. Ekuiti bermaksud pemilikan saham biasa dalam sesebuah syarikat. Antara bentuk kontrak pembiayaan secara hutang adalah bai'u bisamanin ajil, murabahah, ijarah, istisna, bai'ul inah, bai'u tawarruk dan jual beli salam. Manakala pembiayaan secara ekuiti pula adalah mudharabah dan musarakah. Kontrak bai'u bisamanin ajil yang diamalkan di Malaysia merupakan kombinasi daripada prinsip asal syariah dalam komponen muamalat yang terdiri daripada kontrak al-bai', al-murabahah, at-taqsid atau al-muajjal serta bai'ul inah. Terdapat beberapa bentuk bai'u bisamanin ajil dan ianya menjadi perdebatan di antara ulama. Sebahagian ulama berpendapat harus melakukan jual beli berdasarkan harga tangguh ataupun ansuran, walaupun penjual mengenakan bayaran tambahan dari penangguhan tempoh tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat majoriti ulama daripada imam 4 mazhab, pendapat ulama salaf. Mereka berhujah menggunakan logik akal selain menggunakan dalil Al-Quran dan juga hadis yang memberi kemudahan kepada orang ramai walaupun melibatkan penambahan harga. Ini kerana kebanyakan orang ramai tidak mampu membayar harga secara sekaligus ataupun tunai untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Sekiranya barang yang diperlukan itu mempunyai harga yang tinggi seperti contoh kereta ataupun rumah. Sebahagian ulama yang lain pula berpendapat ianya adalah haram jika melebihi harga asal barang tersebut. Golongan ini berpegang dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang menjual dua jualan di dalam satu jualan, sebenarnya dia telah menjual secara rugi atau riba. Hadis riwayat Abu Hurairah. Baiklah, kesimpulannya, bai'u bisamanin ajil ini lebih memudahkan umat Islam di akhir zaman yang tidak mempunyai wang tunai untuk mendapatkan barangan, asalkan tempoh bayaran akhir ansuran itu diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, iaitu penjual dan juga pembeli. Baiklah, seterusnya 6.0 kesimpulan. Kesimpulannya, dalam muamalah Islam, manusia sentiasa berurusan antara satu sama lain atau mana-mana agensi yang terlibat. Antara iktibar yang juga dapat diambil daripada tajuk di atas ialah kepelbagaian bentuk dan jenis-jenis akad, khususnya akad jual beli yang menunjukkan keunikan sistem muamalah dalam Islam.
dan diguna pakai secara meluas di negara-negara lain. Kepelbagaian bentuk dan jenis ini tidak lain adalah untuk memenuhi hajat dan masalah yang diperlukan oleh setiap manusia dalam kehidupan di dunia ini bagi memudahkan mereka menjalankan akad. Oleh hal yang demikian, dalam melakukan perbuatan hukum membuat suatu kontrak atau perjanjian haruslah pula memahami asas-asas yang berlaku dalam kontrak atau dalam satu dasar akad antara kedua belah pihak, iaitu asas kebebasan berkontrak, asas kesepakatan, asas kerelaan, asas keadilan dan juga asas persamaan. Dari kelima asas tersebut dapatlah diketahui asas-asas dalam melakukan akad sebelum tergesa-gesa dalam melaksanakan akad tanpa pergantungan yang kita perolehi. Di samping itu, dalam apa jua jenis akad yang dilakukan, Islam melarang kita ada unsur-unsur riba dan penipuan dan mugharar walaupun pihak yang berakad itu merelainya akan perbuatan tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.